Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Ahad. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Sekolah baru menyasarkan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dipertimbang untuk ditubuhkan. Pelaksanaan akan berpandukan kerangka sekolah menengah sains dan sekolah berasrama penuh. Menurut Perdana Menteri, kewujudan sekolah berkenaan memberi keadilan buat mereka yang memerlukan. Saya nak buat satu jenis sekolah seperti sekolah menengah sains, satu sekolah menengah asrama penuh bagi kelompok yang paling miskin di negara kita. Jadi kita ada sekolah yang memberi ruang kepada anak yang paling miskin, dan tentunya kalau dia paling miskin, keputusan dia tidak begitu pintar. Tapi kita beri dia peluang. Dan itu bagi makna manusiawi, memberi keadilan kepada semua. Beliau berucap pada Majlis Temu Anwar bicara pendidikan madani di Pulau Pinang. Usaha meranjakkan aktiviti ekonomi dan menoktahkan kemiskinan akan disegerakan khusus dalam kalangan masyarakat Bumiputera menjelang penghujung tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya telah mengarahkan unit penyelarasan di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk membantu realisasikan hasrat berkenaan. Saya juga bincang dengan Ketua Menteri Surah Chow bagaimana kita boleh memberi ruang yang lebih kepada Bumiputera di Pulau Pinang selain daripada ikhtiar dan inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Maka saya meninjau pengalaman lampau di mana kita dapat gerakkan JKP, jadi Jabatan Pemandu Bumiputera, secara lebih aktif. Beliau berucap pada Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang 2023 di Kepala Batas Pulau Pinang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke program Majlis Minum Petang bersama pekerja industri di Kilang Del Global Business Centre Bukit Minyak, Pulau Pinang. Beliau mendalam program sehari di Pulau Pinang meluangkan kira-kira sejam dalam majlis dialog bersama kakitangan kilang tersebut sebelum meninggalkan majlis. Saya teruja lah main tempat kami kan. So, macam payah nak jumpa PM kan. Tentulah. Sebelum ni duk nampak dalam TV lah. Lepas tu tadi demai depan mata. Okay lah, seronok lah dapat tengok dah. Selama ni saya tengok PM dekat TV je. Hari ni rasa teruja demai sini. Kat kilang dia. Tiada kementerian atau agensi kerajaan terlibat penyebaran SMS berkaitan politik. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menegaskan dakwaan kononnya dana awam digunakan untuk tujuan demikian juga adalah tidak benar. Semakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia turut mengesahkan perkara terbabit. Saya sarankan semua rakyat Malaysia sekiranya ingin membuat pengesahan tentang sebaran sama ada benar, sahih ataupun palsu, boleh buat semakan dengan sebenarnya.my ataupun mycheck.my. Ya, dan sudah pasti maklumat yang paling sahih, untuk dapatkan maklumat paling sahih sila tonton RTM. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan dekoder MyTV di Petaling Jaya. Selain KKD, penafian sama turut dibuat Majlis Belia Malaysia. Tiada cadangan pemberian cuti di negeri Selangor sempena pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Selangor 12 Ogos nanti. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri menegaskan sebagai kerajaan caretaker, urusan sedemikian perlu dibincangkan di peringkat ESCO terlebih dahulu. Bagaimanapun, beliau yakin pengundi di Selangor sudah bersiap sedia termasuk memperuntukkan waktu bagi menjalankan tanggungjawab masing-masing Sabtu nanti. Itu terpulang kepada pekerja sebab dia ada implikasi gaji. Kita pun tak nak membebankan di saat kita nak pulihkan ekonomi. Ya. Dan bila dibuat hari Sabtu, pengumuman yang agak panjang, tempoh masa di antara pengumuman pembubaran sampai hari penamaan juga agak lama, ni paling lama, dan election berlaku kira-kira hampir 2 bulan lengkap.
daripada tempoh yang masa. Jadi sebenarnya planning tu ada. It's not too sudden. PRU Don Selangor ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Segera semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Melawati namanya bukit, indah bermain di pandang mata. Badan dihayun. Inilah masanya. Orang Selangor. Pilihan di tangan anda. Yang sahih di RTM. Bertemu kembali, program Gembara Rio akan dipeluaskan ke negeri-negeri lain. Selepas melihat sambutan menggalakkan yang diterima semasa Gembara edisi Pulau Pinang pada 4 dan 5 Ogos di Juru Auto City. Memang merupakan satu signature program yang dibawa sebuah agensi di bawah KKD, iaitu kumpulan My Creative Venture. Gembara Rio edisi Pulau Pinang ini telahlah dapat satu jumlah pengunjung telahlah mencatat 13,000 orang. Jadi maksudnya saya percaya sampailah hujung malam ini kita memang bolehlah pengunjung kita adalah lebih daripada 20,000 orang. Mungkinlah bolehlah mencecah 25,000 orang. Jadi ini menunjukkan bahawa memang begitu ramai peminat yang berminat denganlah Gembara Rio ini. Beliau sempat meluangkan masa beramah mesra bersama para usahawan industri kreatif sempena hari terakhir penganjurannya semalam. Sementara itu, Gembara Rio edisi Pulau Pinang yang berakhir semalam turut mendapat reaksi positif daripada peniaga dan pengusaha industri kreatif. Rata-rata berpuas hati dengan hasil jualan yang mencapai sasaran dan turut mendapat faedah daripada penganjuran program tersebut. Alhamdulillah kami telah capai target kami untuk hari yang pertama, iaitu 1,100 patty, iaitu 1,100 cheeseburger. Untuk hari yang kedua, Alhamdulillah kita target lebih kurang 1,500 cheeseburger, dan insyaAllah kami yakin kami boleh capai untuk hari yang kedua sebab kami pun dah tambah lagi stok untuk jadi lagi banyak. Kami mengharapkan untuk event Gembara Rio ini akan terus dijalankan di setiap negeri dalam Malaysia. Bantu kami sebagai usahawan kecil sebab dari segi crowd memang ramai, memang sangat-sangat ramai, dan sambutan dia sangat overwhelming. Dan dari segi rental fee sangat murah. Maksudnya pada saya affordable lah kalau kita nak compare dengan ada yang pengalaman sendiri yang saya masuk. Saya rasa Gembara Rio ni antara yang terbaik. Entry fee pun tak ada. Kalau customer nak datang, tak ada entry fee. Kadang-kadang ada yang charge customer, ni tak charge, free, everything is free. So memang kita boleh have fun sangat kat sini. Dapat membantu dari segi networking, dapat membantu dari segi sharing of knowledge, dan juga dapat membantu dari segi kenalan baru yang kita ada kat sini. Supaya benda ni dapat diadakan selalu lah kalau boleh lah kan. So that kita boleh buat ni. Bukan di sini saja dan juga di tempat-tempat yang lain. Pertama kali saya menyertai program Rio ni, sambutannya amat menggalakkan. So memberikan peluang kepada saya untuk memperkenalkan seni collage ni kepada masyarakat dari segi kanak-kanak hinggalah ke dewasa. Harapan saya agar lebih banyak lagi program yang macam ni supaya kita sebagai pegiat seni dapat memperkenalkan seni kita kepada masyarakat. Pihak berkuasa tempatan PBT di Melaka perlu menggalakkan semua kediaman dan permis mengibarkan jalur gemilang. Ketua Menteri Datuk Seri Abu Rauf Yusof berkata ia sebagai tanda cintakan negara. Beliau berkata Jabatan Penerangan Melaka juga turut menganjurkan Anugerah Semarak Gemilang. Ia merupakan penghargaan kepada rakyat yang bersungguh-sungguh menceriakan bangunan atau rumah kediaman dengan jalur gemilang. Dan Kerajaan Negeri tadi telah mengumumkan perhiasan setiap rumah yang mengibarkan jalur gemilang ini akan diberi hadiah RM3,000 pada rumah yang berjaya menghias dengan gemilangnya jalur gemilang pada bulan kemerdekaan ini. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Melaka di dataran MBMB Air Keruh. Hadir sama barisan Esko Kerajaan Negeri serta Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman.
Penganjuran konsert terbesar Melaka FM, Konsert Gegau Merdeka, Perpaduan Cintakan Negara diyakini berjaya memberi impak cukup positif kepada semua penonton. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata konsert yang diberisi 10 artis terkenal tanah air dari pelbagai bangsa itu syarat dengan pelbagai elemen kebudayaan yang menyuntik semangat patriotisme di kalangan penonton. Seakan-akan menari sambil duduk, but I think it's a very successful concert, persembahan yang cukup dia punya rempah-rempah dia, ada patriotism, ada pop dan juga ada yang memenuhi selera setiap umur dan juga generasi. Saya rasa adalah satu kejayaan, it's a collaboration yang sangat baik, satu yang harus dibanggakan. Beliau ditemui selepas menyaksikan konser berkenaan di dataran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB Air Keruh. Para pengunjung yang ditemui menyifatkan penganjuran konser berkenaan mengeratkan hubungan silaturahim antara pendengar dan penyampai radio Melaka FM serta memberi kesedaran mengenai rasa cinta kepada negara. Sangat ceria, sangat happy dapat berkenal dengan DJ-DJ Melaka yang dapat tahu info merdeka. Tahun-tahun bila kita merdeka, semua akan dapat tahu. Dapat jadi satu bangsa, satu negara, hidup satu bangsa. Saya kira bangsa dengan kaum. Sangat bagus dialu-alukan di Melaka, khususnya untuk tahun hadapan di mana tahun melawat Melaka. Okey, so memang saya tabik selut yang terbaik untuk Kerajaan Negeri Melaka. Saya first time datang ni, walaupun saya orang Melaka, orang Dewan Tunggal, tapi bila konsert patriotik ni kita nak support lah kan. Berbanding kita nak tengok artis pun dalam masa sama kita nak meraihkan sebab bulan kemerdekaan. Makcik memang selalu dengar Melaka FM, pendengar setia Melaka FM. Tapi makcik tak ingat nama-nama DJ lah kan. Pertama kali lah jumpa DJ Melaka FM. Pertama kali. Selalu dengar kat radio tapi tak pernah dengar suara saja. Konsert tersebut turut mendapat kerjasama daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dan Jabatan Penerangan Melaka. Dalam pada itu, RTM akan melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa bagi meningkatkan standard kualiti dan memenuhi kehendak penonton. Ini termasuk memperkenalkan pelbagai pengisian yang lebih dinamik bergerak seiring dengan perubahan industri media kontemporari masa kini. Ketua Pengarah RTM Suhaimi Sulaiman berkata, ia menjadi keutamaan bagi memastikan semua informasi dan pengisian dapat disiarkan dengan lebih efisien dan efektif. Penggunaan RTM Klik juga akan digunakan sebaik mungkin bagi kemudahan para penonton. Saya rasa keluarga RTM sangat suka untuk menambah baik and they are very creative and I leave it to them and they are very excited dan saya rasa ada banyak lagi benda-benda yang boleh lihat. Jadi kita boleh bukan saja di televisyen tapi yang penting sekarang ialah kita nak biarkan ramai lagi orang menonton RTM Klik. Kerana orang sekarang ni tak duduk di rumah jadi mereka berjalan. Jadi apabila kita letak siaran-siaran kita di RTM Klik, lebih senang orang menonton dan ada juga program yang mungkin tidak ada di televisyen tetapi banyak di RTM Klik. Jadi di situlah peranan RTM di negeri-negeri akan bertambah. Maksudnya mereka boleh buat program yang tak semestinya 30 minit tetapi mungkin 5 minit, 7 minit, 3 minit dan kita letakkan di RTM Klik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN terus komited dalam usahanya mengurangkan kos hidup rakyat melalui pelaksanaan jualan rahmah bergerak ke kawasan pedalaman. Kali ini Don Galas, Gua Musang, program sebegini sememangnya mendapat sambutan baik memandangkan harga yang ditawarkan lebih murah dan lebih banyak golongan sasar menikmati faedah dari program berkenaan. Menurut penduduk, program sebegini harus diteruskan kerana ia dapat membantu mengurangkan beban akibat kos hidup yang semakin meningkat. Memang kita duk tunggu-tunggu jualan rahmah ni lah. Jadi kurang berkemampuan tu bolehlah belilah. Harga apa? Okey, murah pada kedai-kedai runcit lah. Hari ni mari cari lauk-lauk murah lah. Murah pada kedai sikit. Alhamdulillah lah, syukur. Jualan rahmah. Molek lah buat dalam ni dengan ekonomi ni ke.
Sementara itu, calon BN Dun Galas Syahbudin Hashim turut hadir bagi menyantuni pembeli serta bertanya khabar tentang keberkesanan inisiatif Payung Rahmah yang dilaksanakan di kawasan yang beliau tandingi. Jualan Rahmah bergerak menawarkan harga 10 hingga 30% lebih murah daripada pasaran, melibatkan lebih 15 barangan keperluan asas terdiri daripada telur, ayam, sayur dan pelbagai barangan dapur yang lain. Platform e-dagang PG Mall bekerjasama dengan perusahaan logistik dari China, China Heavy Landport Group, dalam usaha memperkasa usahawan tempatan memasarkan produk mereka ke pasaran China. Ketua Pegawai Operasinya, Jerry Ng berkata, melalui kerjasama tersebut, usahawan tempatan berpeluang mempromosi produk Malaysia di wilayah Hebei, seterusnya menghubungkan perniagaan mereka ke peringkat global. Majlis juga telah dihadiri oleh pelbagai agensi kerajaan seperti MDEC, Matrix dan MIDA di hadapan pengurus besar bahagian luar negara China Heavy Landport Group. Perjanjian MOU ini akan meningkatkan perniagaan import dan ekspor di Malaysia dan juga memperbaiki taraf ekonomi Malaysia. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan China Heavy Landport Group di Kuala Lumpur. Pengeluar minyak sawit terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia bersetuju untuk menubuhkan pasukan petugas bersama JTF ad hoc untuk mewujudkan dialog dan aliran kerja yang berkaitan. Usaha itu bagi membina persefahaman bersama mengenai pelaksanaan peraturan produk bebas penerbangan hutan Kesatuan Eropah EUDR. Ini susulan daripada misi bersama mereka ke Brussels pada Mei dengan mesyuarat pertama diadakan pada 4 Ogos di Jakarta, Indonesia. Mesyuarat tersebut dipengerusikan bersama oleh Timbalan Menteri Makanan dan Perniagaan Tani Indonesia, Dr. Muzdalifah Mahmud, Kementerian Penyelarasan bagi Hal Ehwal Ekonomi, Ketua Setiausaha Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK Malaysia, Datuk Mad Zaidi Muhammad Karli dan Pengarah Diplomasi dan Multilateralisme Hijau Suruhanjaya Eropah, Astrid Shoemaker. Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC telah membantu menjayakan mesyuarat yang dihadiri oleh wakil dan pihak berkepentingan komoditi berkaitan dengan EUDR. Perkara ini diumumkan melalui satu kenyataan bersama oleh kedua-dua kerajaan CPOPC dan Kesatuan Eropah EU. Dalam perkembangan lain, Polis Raja Malaysia PDRM menafikan laporan berita berhubung penahanan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi untuk dirakam percakapan hari ini. Dalam satu kenyataan memaklumkan ia laporan palsu, justru pihak terlibat diminta menarik balik laporan berita yang disiarkan beserta permohonan maaf serta merta. Tambah kenyataan, tindakan mengeluarkan berita tidak sahih itu boleh mendatangkan kesan buruk terutama ketika kempen PRU DUN yang sedang berjalan. Satu laporan polis akan dibuat ke atas pihak terlibat bagi membolehkan siasatan dimulakan atas penyebaran berita tersebut. Seorang lelaki maut apabila kereta yang dipandu mangsa hilang kawalan dan melanggar tembok sebuah kuil Hindu. Mangsa Lok Min Choi, 55 tahun, disahkan mati di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata, kejadian berlaku di Jalan Kampung Lambak, Tanjung Malim sekitar 8.40 pagi pada Sabtu. Mangsa dilaporkan dari arah Kampung Lambak menuju ke Pekan Tanjung Malim. Setibanya di lokasi kejadian, kenderaan yang dipandu mangsa hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan dan melanggar tembok tersebut. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Slim River dan hasil bedah siasat mendapati mangsa mengalami serangan jantung semasa mengendali kenderaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Malaysia menjadi impian kita semua pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita
bersama menunaikan mandat. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita, hak memilih. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Marilah mari bagi pengundi. Berita pagi diteruskan dengan perkembangan luar negara. Kawasan perumahan dan tanah ladang di selatan Austria ditenggelami air selepas hujan lebat berterusan sejak Jumaat. Ia sekaligus memaksa penutupan jalan raya serta laluan lain yang menghubungkan kawasan tersebut. Semua memberitahu pentadbiran pertempatan telah meminta bantuan anggota bomba dan tentera Austria untuk membantu mengurus keadaan termasuk memindahkan penduduk yang terjejas. Daerah Carinthia yang terkenal sebagai destinasi percutian popular itu telah mencatatkan sekurang-kurangnya 2 kematian akibat bencana tersebut. Bank Dunia menyasarkan bantuan pembinaan 1,000 grid tenaga solar mini di Nigeria. Menurut Presidennya Ajay Banga, ia akan dibangunkan dengan kerjasama kerajaan dan sektor swasta. Nigeria dengan populasi lebih daripada 200 juta orang telah memasang penyanaan kuasa sebanyak 12,500 megawatt tetapi hanya menghasilkan sebahagian kecil, menjadikan jutaan isi rumah dan perniagaan kekal bergantung kepada penggunaan petrol dan diesel. Grid mini yang terdiri daripada unit penjanaan elektrik berskala kecil biasanya mempunyai julat saiz daripada beberapa kilowatt hingga 10 megawatt cukup untuk memberi kuasa kepada 200 isi rumah. Perkembangan sukan, skuad Harimau Malaya bakal mengharungi 2 perlawanan ujian terakhir bertemu Arab Saudi dan Oman sebelum berentap di pusingan akhir Piala Asia 2023 di Qatar Januari depan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Hamidin Mohamad bagaimanapun menjelaskan bahawa aksi persahabatan dengan Oman masih belum dimuktamadkan dan masih dalam perbincangan. Pada kempen Piala Asia 2023 bermula 12 Januari sehingga 10 Februari, Malaysia diundi dalam kumpulan E bersama juara 2 kali Korea Selatan, Jordan dan Lubnan. Sementara itu, pada pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 yang akan bermula November ini pula, Malaysia diundi dalam kumpulan D bersama Oman, Kyrgyzstan dan pemenang aksi playoff antara Taiwan dan Timor Leste. Sehubungan itu, Dato' Hamidin menekankan tidak ada sebarang masalah bagi skuad Harimau Malaya bertemu Oman bagi perlawanan persahabatan walaupun diundi dalam kumpulan yang sama. Kita dah memang confirm pada 3 bulan kita menentang Saudi di Doha dan kita fly ke Oman untuk melawan Oman. Jadi ada mungkin isu tentang Oman ni kita dalam satu grup, tapi saya berpendapat sama ada Oman ni di dalam bukan grup kita dalam grup Asian Cup ke tidak, tapi grup untuk kita kerana di dalam dengan Oman ni kita akan bermain dalam yang tertutup kerana dibenarkan satu je friendly untuk FIFA kalender. Jadi ini masa dia mungkin untuk Kim Panggun untuk melihat, untuk menukar taktikal atau melihat mana strategi untuk tim untuk bermain. Sementara itu, naib pemain sayap skuad bola sepak kebangsaan Faizal Abdul Halim sama ada akan dipanggil atau tidak untuk aksi persahabatan antarabangsa bulan depan bergantung kepada pengendali Harimau Malaya Kim Panggun. Tidak mahu mengulas panjang, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin menjelaskan keputusan itu terserah kepada Panggun. Itu kita leave it pada Kim Panggun lah.
Peluang untuk Faisal atau Miki menyertai Harimau Malaya bagi aksi berdepan Syria dan China di Chengdu, China kini menjadi tanda tanya susulan pergantungan sebulan yang dikenakan FAM terhadapnya. Jurukuasa rayuan FAM dalam mesyuarat semalam mengekalkan hukuman pergantungan sebulan yang dikenakan ke atas Faisal iaitu dari 25 Julai hingga 23 Ogos depan. Bagaimanapun mereka bersetuju untuk memberi kelonggaran dengan membenarkan Faisal kembali turun menjalani latihan bersama Selangor FC berkuat kuasa serta-merta. Pergantungan itu menyaksikan Faisal tidak akan mendapat minit permainan dalam tempoh sebulan sekaligus meletakkannya dalam situasi sukar untuk merebut slot dalam skuad Harimau Malaya. Pemerkasaan Sukan Bola Sepak Wanita tidak seharusnya berhenti setakat penganjuran Liga Wanita Nasional, malah ia perlu diberi fokus secara mendalam agar bola sepak wanita dapat mencapai matlamatnya untuk bersaing di peringkat lebih tinggi. Ujar Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang menyatakan akan membuat satu sesi town hall bersama jurulatih dan atlet bola sepak wanita dalam masa terdekat. Saya akan adakan town hall selepas ini bersama atlet wanita, jurulatih wanita untuk melihat ekosistem. Selalunya kalau kita nak perbanyakkan lagi jurulatih wanita, kita kena wujudkan lebih banyak lagi kelab. Kalau nak wujud lebih banyak kelab, kita perlukan ada duit dan penajaan yang mencukupi. So entire ekosistem tu kita kena perketatkan ataupun perkasakan kalau kita nak bangunkan bola sepak wanita. Katanya ketika ditemui pada Majlis Perasmian Liga Wanita Nasional LWN 2023 di Stadium UiTM semalam. LWN 2023 bermula secara rasmi semalam sehingga 5 November depan. Ia menyaksikan sebanyak 6 pasukan mengambil bahagian iaitu Sekolah Sukan Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Sabah, Kelana United FC, LMS Tigres dan Selangor FC. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.